Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, selamat pagi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Azalina Osman akhirnya buat pengumuman rasmi mengenai pengampunan Najib Razak. Azalina berkata, kita tak boleh paksa Agong ampunkan Najib. Itu kata Menteri Undang-Undang di Jabatan Perdana Menteri, Azalina Osman. Proses pengampunan untuk Najib Razak kini tidak lagi melibatkan prosedur undang-undang. Itu kata Azalina Osman. Sebaliknya terserah kepada budi bicara yang di-Pertuan Agong sepenuhnya. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi itu, lagi dalam keadaan sekarang ini, tidak ada sesiapa boleh memaksa agar Najib diberikan pengampunan diraja. Kata Azalina, saya rasa bab itu, iaitu pengampunan diraja, apapun ia adalah kuasa yang di-Pertuan Agong, mengikut perkara 42 Perlembagaan Persekutuan. Katanya sekarang ini tidak ada prosedur undang-undang. Sekarang adalah terserah budi bicara yang di-Pertuan Agong. Jadi kita tidak boleh paksa, biar yang di-Pertuan Agong yang buat keputusan kalau mahu mengkaji. Tambah Azalina lagi, kita UMNO sudah tidak terlibat, katanya kepada pemberita di Putrajaya pada hari ini. Azalina yang juga adalah Ketua Penerangan UMNO berkata, demikian sebagai mengulas pandangan Peguam Kanan Muhammad Hanif Khatri Abdullah yang berpendapat UMNO tidak boleh memfailkan permohonan pengampunan bagi Najib Razak. Hanif berkata Hanif sebelum ini dilaporkan berkata mengikut peraturan 113 Peraturan Penjara 2000, petisyen pengampunan itu hanya boleh dilakukan oleh Najib sendiri, ahli keluarga atau peguam yang dilantik oleh bekas Perdana Menteri itu dan Jabatan Penjara. Bagaimanapun katanya UMNO boleh memfailkan surat, petisyen atau kenyataan sokongan ditandatangani ahli-ahlinya kepada Agong untuk menyokong permohonan Najib. Terdahulu Setiausaha Agung UMNO Ashraf Wajdi Dusuki dilaporkan berkata, Majlis Kerja Tertinggi MKT UMNO Parti itu telah menerima memorandum daripada 191 bahagian untuk memohon kepimpinan tertinggi membela bekas presiden mereka yang disifatkan banyak berjasa pada rakyat dan negara. MKT UMNO juga sebulat suara bersetuju memohon menghadap bagi mempersembahkan warkat rayuan kepada Agong serta memorandum ditandatangani oleh seluruh kepimpinan UMNO dari 191 bahagian. Terdahulu Azalina hari ini melancarkan laman sesawang Malaysia Sulu Kes yang mengandungi maklumat berkaitan sejarah serta perkembangan semasa mengenai tuntutan kumpulan Sulu ke atas wilayah negara ini. Azalina berkata usaha tersebut dijalankan dengan kerjasama bahagian hal ehwal undang-undang, Kementerian Luar Negara dan Kementerian Komunikasi dan Digital bagi memberikan fakta yang sahih sekaligus menangkis tumahan pihak yang membuat tuduhan berkenaan. Pada masa yang sama katanya rakyat negara ini serta masyarakat antarabangsa boleh mengikuti perkembangan kes berkenaan secara telus dan benar. Laman sesawang Malaysia Sulu Kes turut boleh diakses dalam 5 bahasa iaitu bahasa Melayu, Inggeris, Tagalog, Perancis dan Sepanyol. Denyut nadi suara rakyat terus bergema di channel ini. Jangan lupa untuk tekan butang subscribe, like dan share. Nampaknya sekarang ini Najib Razak hampir-hampir tak ada harapan lagi untuk dibebaskan. Pada pendapat saya secara peribadi, secara jujurnya, saya fikir Najib belum lagi tiba masanya untuk dibebaskan. Untuk jadi lebih adil, kena ikut giliran pertama. Kedua, nanti kalau jadi macam begini, nanti semua orang buat perkara yang sama. Tak adalah gunanya lagi penjara kalau begitu. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, iktibar daripada penahanan dua pegawai kanan menteri oleh SPRM. Sekali lagi,
Kita boleh belajar satu iktibar atau banyak iktibar daripada penahanan dua pegawai kanan menteri oleh SPRM. Dua pegawai kanan Menteri Sumber Manusia V. Sivakumar telah ditahan dan kini sedang direman oleh pihak SPRM. Siasatan ke atas mereka adalah berkaitan dengan penubuhan sebuah agensi pengambilan pekerja asing untuk mendapatkan kelulusan daripada kementerian yang mana mereka dikatakan mempunyai konflik kepentingan dengannya. Dikatakan juga pembabitan dua pegawai berkenaan melibatkan rasuah yang dianggarkan berjumlah 97 juta ringgit Malaysia. Penahanan dua pegawai terbabit dalam tempoh tidak sampai 6 bulan. Kerajaan Perpaduan bertunjangkan Malaysia Madani yang disertai dengan penegasan berkali-kali oleh Perdana Menteri Anwar Ibrahim untuk memerangi rasuah sudah tentu sesuatu yang amat mengejutkan. Bagaimanapun sekurang-kurangnya 3 petunjuk dapat diambil daripada penahanan tersebut. Nombor 1, pertama, ia membuktikan bahawa arahan Anwar kepada SPRM untuk memerangi rasuah tidak memilih bulu dan tidak kenal sama ada lawan atau kawan. Sesiapa juga didapati melakukan kesalahan, tiada pintu selamat untuk mereka menyelamatkan diri. Tidak kira ianya lawan yang sebelum ini menguasai kerajaan atau kawan yang sekarang sama-sama mentadbir kerajaan, mereka tidak akan terlepas daripada teropong SPRM jika terbabit dengan rasuah. Ini adalah sesuatu yang boleh dipuji, dibangga dan diberi penghargaan. Malah diharapkan SPRM juga terus dapat melipatkan ganda lagi usaha untuk memerangi rasuah di peringkat tertinggi kerajaan sebagaimana yang telah dilakukan terhadap dua pegawai kanan di Kementerian Sumber Manusia ini. Kedua, penahanan berkaitan kes rasuah dalam tempoh tidak sampai 6 bulan. Kerajaan Perpaduan ditubuhkan dengan sendirinya menunjukkan bahawa masih ada mereka yang berada dalam kerajaan yang tidak memiliki jiwa membenci rasuah seperti Anwar. Mereka nampaknya tidak takut melakukan rasuah dan lebih cenderung menurut hawa nafsu dalam tugas yang diamanahkan. Sepatutnya apabila Datuk Seri Najib Tun Razak, bekas Perdana Menteri pun boleh dipenjara kerana rasuah, ia menjadi satu pengajaran kepada orang biasa, ikan bilis atau ikan kembung yang berada di anjung kuasa untuk menjauhi perbuatan jijik itu. Ini juga bermakna Anwar dan seluruh menteri kabinet harus melipat gandakan lagi usaha memberi kesedaran dan usaha untuk memerangi amalan rasuah dalam kerajaan juga negara. Ketiga, penahanan dua orang pegawai kanan itu, pegawai kanan menteri itu hendaklah menjadi peringatan kepada semua pegawai dan kaki tangan menteri-menteri lain agar jangan sesekali mendekati rasuah. Bukan lagi rahsia bahawa pegawai di sekeliling menteri lah yang paling terdedah pada amalan rasuah kerana mereka kerap berurusan dengan ahli perniagaan yang mencari projek. Selain senarai projek-projek itu sendiri selalunya memang terbentang di depan mata mereka. Kalau gelap mata, tamak, tidak amanah dan ingin kaya cepat, di samping tidak kuat iman, pasti mudah terjebak dalam kejahatan itu. Tidak sedikit selama ini, ramai pegawai menteri yang kaya dan mewah kehidupan mereka. Tetapi dengan tindakan SPRM terhadap dua pegawai V. Sivakumar ini, semua pegawai-pegawai menteri bukan saja harus berhati-hati, bahkan sebaiknya berhentilah segera daripada anda ada keinginan untuk melakukan rasuah. Di bawah kepimpinan Anwar Ibrahim, isyarat yang jelas ialah tiada kompromi terhadap sesiapa juga yang didapati terbabit rasuah. Mereka hendaklah bekerja dengan jujur dan amanah demi rakyat, bukan demi poket sendiri. Sabudin Hussein, 15 April 2023. Denyut nadi, suara rakyat bergema di channel ini. Bye-bye.